tip membaca Quran ni sebenarnya pertama kena selalu, pertama sekali lah sebenarnya kena berguru. Okey. Kemudian kena selalu baca. Lepas tu pastikan masa kita membaca tu bila berguru, okey, baru kita dapat orang kata kefahaman yang jelas daripada guru. Oh ini bacaannya macam ni, oh ni dengung, oh ni tak dengung, oh ni jelas, oh ni panjangnya sekian. Okey. Sebenarnya tak susah baca Quran ni, asalkan continue, kan. Jangan baca satu muka surat sebulan tak baca. Itu akan masalah lah. Makanya saya sangat galakkan orang membaca Quran ni tak perlu berbanyak, terutama sekali yang permulaan lah. Okey, cukup sehari 3 ayat. 3 ayat cukup. Kan? Macam contoh sekarang kita akan belajar. Setiap hari, setiap sesi saya punya live ni saya akan baca lebih kurang 10 ayat. Okey, dalam masa 10 ayat boleh baca dalam untuk 3 hari. Kan? 3, 3, 3, 4. Okey. Jadi dan sekiranya katakanlah kan live tak ada contoh. So ayat yang dah dibaca tu boleh ulang-ulang. Ulang-ulang tak ada masalah. 3 ayat, kan? Yang penting kita punya bacaan tu sentiasa. Nah, jangan miss. Bila kita miss contoh hari Jumaat ni kita terlupa baca Quran contoh. Maka hari Sabtu kita doublekan jadi 6 ayat. Bagi supaya dia sentiasa. Bila sentiasa insya-Allah saya yakin banyak orang Islam boleh baca Quran. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Kita mulakan ayat 11. Perhatikan ketika saya baca ayat 11 dan saya akan jelaskan cerita daripada ayat 11 ni, kan? Makna maksud keterangan dia. Mudah-mudahan masa kita baca kita dapat faham apa yang ayat 11 ni cakap dalam surah Ar-Rahman. Okey, dah siap Baiklah kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum tu, saya ingatkan balik. Wa idza quri'al Qur'an fastami' wa ansit la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, dengarkan dan perhatikan, supaya kita mendapat kasih sayang Allah. Dengar dan perhati saja dah dapat kasih sayang, apalagi dapat baca sekali. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Baru dengar dan perhati saja dah dapat pahala besar, apalagi baca. Masya Allah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11, fokus. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Okey. Ayat sebelah ni kata fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Ayat sebelah ni mengatakan di bumi, di dalam bumi maksudnya ada buah-buahan, ada buah korma dan buah yang mempunyai mayang. Mayang ni maksudnya buah yang macam kelapa tu, dia ada mayang dia tu. Lepas tu nanti mayang tu akan terbuka dan dia akan menjadi kelapa banyak. Jadi Allah menjelaskan bahawa dekat dunia Allah ciptakan buah-buahan, buah korma dan buah-buah yang mempunyai mayang macam pokok kelapa. Korma pun sama macam mayang, dia ada mayang juga, dan beberapa buah yang lain yang mempunyai mayang. Mayang tu mayang lah yang dia macam putik bunga tu. Okey. Baiklah. Tajwidnya fiha. Okey, bacaan dua harakat ni paling banyak masalah So kena fokus betul-betul. Tengok ada ya mati, ada alif mati. Ini kita panggil dia mad wajib. Dua harakat sahaja. Fa, ini pun mad wajib. Okey, cuma bentuk dia alif kecil sama nama dia. Ki, ha, selama tak ada alif, tak ada ya, tak ada waw mati, so teruskan bacaan dia pendek satu harakat. Ki, ha, tuwa.
tanwin, nampak ni 99, ingat tu. Dia ada tanwin 69, ada tanwin 99. Kalau 99, biasanya dia akan berjumpa dengan huruf yang berdengung. Iaitu contoh waw sekarang. Tanwin bertemu waw. Ini dipanggil idgham bi gunnah. Tapi idgham bi gunnah ni ada dua. Satu cantik, satu pelik. Sekarang ni pelik bunyi dia. Fakihatu wa. Jadi dengungnya ni masuk ke dalam waw. Tu wan alif lam samsiyah. Ada yang kata alif lam samsiyah bi gunnah. Alif lam samsiyah kemudian dengan berdengung. Sebab nun sabdu. Okey, nun sabdu, mim sabdu wajib dengung. Wan nakhlu za. Ingat za. Hujung lidah keluarkan sedikit seakan-akan nak tergigit oleh gigi tu atas bawah. So dia terkeluar betul. Za tul Komariah. Alif lam ada dua, samsiyah, komariah. Samsiyah depannya lam ada sabdu, komariah atas lam ada tanda sukun. Tul, kalau depan lam ada sabdu, so alif lamnya hilang. Langsung masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Kalau atas lam ada sukun, Waalaikumsalam, maka Nurisah Ahmad. Kalau atas lam ada sukun, maka bunyi lamnya jelas. Tul, akmam, akmam, ak. Ada dua kategori bacaan. Satu bacaan biasa, hafaz, akmam. Satu lagi dipanggil hamas, akmam, ak. Ada bunyi, dengar bunyi tu Kalau yang satu lagi, akmam. Satu lagi, akmam. Okey. Shalom balik. Boleh baca sama-sama. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Okey. Ayat 12. Wal habbu dzul asfi warraihan. Warraihan. Okey. Wal habbu dzul asfi warraihan. Ayat ni mengatakan tentang di bumi juga ada biji-bijian. Biji-bijian sejenis pokok yang berbiji lah, macam padi, gandum dan sebagainya. Kan? Kemudian asfi, mempunyai tangkai. Zu asfi ni yang mempunyai tangkai. Maksudnya apa sahaja tanaman yang bertangkai. Macam apa tu namanya? Anggur. Kan? Apa saja yang bertangkai. Ini semua Allah ciptakan dekat muka bumi. Warraihan. Raihan ni adalah bunga yang harum. Bunga yang harum. Semua kata Allah ada dicipta dekat muka bumi. Okey. Tajwidnya wal, alif lam komariah. Komariah ingat kalau komariah lam dia mesti kelas, jelas. Wal habbu, ha pedas. Habbu dzul, ingat hujung lidah mesti keluar sedikit. Zul, langsung ke dalam alif lam komariah. Nampak Waw ni abaikan. Sebab apa? Kerana satu kosong. Tapi kosong kan mad ustaz. Zu, betul. Dikarenakan ada alif lam di depannya, maka waw ni abaikan. Langsung melompat ke dalam lam. Zul asfi war samsiyah. Samsiyah dia mesti lompat ke dalam huruf yang ada sabdu. Sekarang ra. War, roi, han, roi. Roi ni bacaan lin nama dia. Bacaan lin, lembut.
Bacaan lin ni tanda dia adalah ya atau waw mati sebelumnya baris atas. Itu namanya kita panggil dia lin. Lin tu maknanya lembut. Roy, han, saya ulang balik. Wal habbu dzul asfi warraihan. Okay, tak apa, nanti masa habis, nanti sampai ayat 20, kita ulang balik baca daripada ayat 10 tadi. Okay. Ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okay. Allah berfirman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah kata, maka dengan manakah maka dengan manakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu cuba nak dustakan? Ini Allah memberi amaran, memberi amaran kepada jin dan manusia, yang mana semua kita ni dah rasakan nikmat dekat dunia. Daripada ayat atas tu, fiha fakihatun wan nahlu zul akmam wal habbu zul asfi war raihan. Semua kita dah rasa, betul? Dah pernah makan korma. Fakihah ni tadi apa? Buah-buahan, ya, sejenis buah-buah yang mempunyai mayang, minum air kelapa dan sebagainya. Kita dah habbu tu makan biji-bijian, makan nasi daripada padi, dan makan kategori-kategori yang asfi ni mempunyai tangkai macam tadilah dua anggur dan sebagainya. Dan kita juga raihan tadi ni bunga-bunga, maksudnya kita membuat perhiasan dekat rumah, bunga-bunga yang harum baunya dan sebagainya. Maka kata Allah, mana lagi nikmat Allah yang kamu cuba nak dustakan? Okey, saya ulang balik. Fa bi ayyi la'i 4 harakat. Ingat hamzah, ingat ulat ni, depan ulat ada hamzah, 4 harakat. Rabbikuma tukadziban. Ingat, hujung lidah mesti keluar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Okey. Allah kata, khalaqal insan. Allah berfirman, khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Allah kata, dia telah menjadikan manusia dari tanah liat, iaitu kita punya moyang, iaitu Nabi Adam. Tanah liat, ada yang kata dari pecahan atap, genteng tu, atap yang jenis batu tu. Kal fakhar, bagaikan tanah kering. Maksudnya campuran tanah liat dengan tanah-tanah kering. Jadi Allah kata, aku telah menciptakan manusia daripada tanah liat dan juga tanah kering yang dicampurkan.
kan? Iaitu maksudnya Nabi Adam. Nabi Adam kita alaihi salam, kan? Satu-satunya manusia yang diciptakan daripada tanah. Selebihnya semua daripada air mani. Okey. Jadi Allah kata khalaqal Qamariyah, ingat bunyi lam dia mesti jelas. Insa bunyi dengungnya daripada hamzah ni. Kemudian bertemu dengan nun mati yang tidak ada tanda sukun, nampak? Tak ada tanda sukun Maka dia akan berjumpa dengan huruf yang berdengung. Nun mati bertemu sin. Insa bunyi dengung saya itu ihfa, tak jelas. Na min nun mati bertemu sad. So dengar bunyi dengung saya itu tak jelas ataupun samar, maka kita panggil dia ihfa. Min sol linkal tanwin, nampak? Tak sekata, tengok betul-betul. Bertemu dengan kaf, maka dia bacanya tak jelas, ihfa. Kal fakhor, kal alif lam qamariyah, fakhor. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Okey. Seterusnya ayat 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Okey. Saya jelaskan dulu pentafsirannya. Wa khalaqal nampak tak ada ulat? Tetapi depannya tak ada sabdu. Tak ada sabdu, masalah, silap. Depannya tak ada hamzah, tapi ada huruf nun. So tanda ni, so namanya abaikan dulu. Ingat tanda ni. Ulat, depan dia tak ada hamzah, tapi huruf lain, iaitu nun dan sebagainya. Apa saja huruf, tak kisah. Maka panjangnya 6 harakat. Wajib 6 harakat panjang. Jan masuk dengung. Janna min, janna mimma nun mati bertemu mim. Ingat nun mati yang tidak ada tanda sukun mesti jumpa huruf yang berdengung. Nun mati bertemu mim, cantik dengung dia. Idgham biguna, mimma. Okey. Allah kata, aku ciptakan beberapa jin. Aku ciptakan beberapa jin daripada api yang menyala. Mari jin ni menyala, minar tu dari api. Maksudnya aku ciptakan jin daripada api yang menyala. Jadi manusia diciptakan daripada tanah liat dicampur dengan tanah-tanah yang keras, iaitu tanah pecahan genteng batu atap tu. Sementara jin pula diciptakan daripada api yang menyala. Okey, ini bezanya kita dengan jin. Makanya timbul kesombongan jin tadi sebabkan inilah. Okey, saya ulang balik dia punya tajwid. Wa khalaqal, wa khalaqal Qamariyah. 6 harakat panjang dia. Janna. Dah masuk 6 harakat, kemudian masuk dengung, nun wajibul guna nama dia, nun sabdu. Janna mimma, nun mati bertemu mim, idgham bi guna, cantik, dengungnya cantik. Mim iaitu bibir dirapatkan. Mimma rijim, sama juga tanwin bertemu mim, idgham diguna.
bibir pun dirapatkan. So cantik dengungnya. Jim, min. Ni pun dengungnya cantik juga. Nun mati bertemu nun. Dua huruf ni, tanwin bertemu mim, nun mati bertemu nun. Yang penting jumpa mim, jumpa nun, dengungnya paling cantik. Ini je yang cantik. Yang lain sengau dan pelik. So, kalau kita baca, sebab banyak orang baca ikhfa, dia baca dengan cantik. Contoh, tengok balik ayat 3:14 ni, tengok ayat 14 ni. Okey, tengok. Nun mati bertemu sin. Kan bertemu sin, dia tak berjumpa dengan nun atau dengan mim. Tapi dia baca cantik. Contoh, khalaqal insa. Salah sebab bacaan dia tak cantik. Macam mana saya tahu cantik ke tidak? Lidah kita yang atas tu melekat dekat langit-langit atas. Insa. Sepatutnya kita baca lidah kita tu tak boleh sentuh langit-langit atas. So dia akan jadi insa. Dia akan jadi macam bergayut ataupun terapung-apung lidah tu dekat tengah-tengah antara langit-langit atas dan langit-langit bawah. So dia terapung. Insa. Insa. Sama juga dengan ni. Nun mati bertemu sod. Min sol. Salah. Ini tak cantik bacaan dia. Dengung dia tak cantik. So, lidah mesti terapung. Min sol. Min sol. Lianka. Lidah terapung. Kalau lidah yang tak terapung, tengok. Linka. Sol, solinkal. Salah. Yang tersebut dia adalah agak sedikit malas membacanya tu. Nak mengapungkan lidah tu malas. Okay. So yang ini, nampak? Mari jim, bibir rapat. Min, lidah melekat dekat langit atas. Nar. Okay, saya ulang balik. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dia agak sedikit panjang nafas sebab apa? Sebab semuanya berdengung. Ayat ni 15 ni. Okey, 16. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tanya lagi, maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu mendustakannya? Allah tanya lagi. Dah dibagi ni, dah dibagi tahu manusia tercipta daripada tanah, jin tercipta daripada api. Jadi kata Allah, mana lagi yang kamu cuba nak dustakan daripada ciptaan Allah? Okey. Fa bi ai. Tiga harakat ingat tu. Ai, a, la, i. Ni 4 harakat saja panjang dia. Disebabkan depan ulat ni ada hamzah. Tadi kan depan ulat tak ada hamzah, nampak? Ni nampak ulat, depan dia nun. Yang ini ulat, depan dia hamzah. Ni 4 harakat sahaja. Irob bikuma tukal riban. Seperti yang sedia kala saya terangkan, sekiranya jumpa huruf yang di atasnya ada sabdu, maka bacaannya mestilah ditekankan. Hurufnya tu mesti ditekankan, seakan-akan zal tu ada 2 huruf. Kal, mati, kemudian hidup balik. Riban. Okey, kita baca sama-sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, selanjutnya. Rob
Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Okay. Rabbul masyriqaini koi matlin. Ni wa Rabbul maghribain. Okey. Di sini Allah menjelaskan dia adalah Rabbul Masyriq. Tuhan dua timur. Tuhannya dua timur. Okey. Wa Rabbul Maghriban, dan Tuhannya dua barat. Tuhannya dua timur dan Tuhannya dua barat. Maksudnya Tuhan dua timur ni, banyak penjelasan yang menerangkan maksud Tuhan dua timur ni adalah timur ketika waktu kemarau dan timur ketika waktu kemarau dan timur ketika waktu hujan. Okey. Ini maksud dua timur. Dua barat pun sama. Barat ketika waktu kemarau dan barat ketika waktu hujan. Semua tu dia yang cipta. Allah kata Rabbul tekan dia tak boleh baca Rabbul Mash, tak boleh. Dia kena tekan huruf tu. Rabbul Komariah, Mash Shin, Mash Ri Koi matlin. Ni wa Rabbul Komariah, Mau Ribain, dia panggil bacaan lin, lembut. Bain. Okey, kita ulang balik sama-sama. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Okey. Ayat 18. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah tanya lagi. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Masih lagi berdusta dengan nikmat Allah, maksudnya macam tu. Jadi Allah kata dia pencipta dua timur dan dua barat. Iaitu ada musim kemarau, ada musim hujan di timur, ada musim kemarau di barat. Dan ada musim hujan di barat. Semua ni kata Allah dia yang cipta. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Masih tak percaya maksudnya. Kan kita dah dapat rasa, betul? Kadang-kadang kita rasa panas saja. Kadang-kadang kita rasa satu masa tu sejuk aja. Semua ni Allah dah nyatakan dalam Al-Quran, nampak? Okey, so tajwidnya fa bi ai yi a la i, 4 harakat. Rob bi kuma 2 harakat. Tu kal riban kal ri. Keluarkan hujung lidah, ingat tu. Kal ri. Saya contohkan. Kal ri mesti keluar. Kal riban. Ingat mesti keluar, hujung lidah tu mesti keluar. Seakan-akan dia tergigit oleh dua gigi kita tu, atas dan bawah. Okey, selanjutnya ayat 19. Macam jantung pula dia bergegar. Okey, ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Marajal bah ha pedas. Roy maklin lembut. Roy niyal
yaltaqiyan. Yaltaqiyan. Allah kata marajal bahrain. Okey. Dia telah memisahkan dua laut. Marajal bahrain, dia telah memisahkan dua laut, yang mana dua laut tersebut berkumpul keduanya. Okey, artinya ataupun berjumpa, silap-silap. Yaltaqiyan ni berjumpa. Jadi dua laut tu berjumpa. Saya pernah tengok satu video yang mana orang dalam perjalanan naik kapal dan dia melalui laut yang mana memang warnanya berbeza, satu tawar, satu masin, tetapi dia tidak bercampur-campur, dia pada jalur masing-masing. Ni ayat ni telah menjelaskannya 1400 tahun lepas. Allah kata dialah yang menciptakan laut, yang mana laut tu bertemu. Maksudnya laut masin dan laut tawar bertemu tapi tidak bercampur. Keajaiban yang sepatutnya kita jadikan satu tanda ayat Allah yang sangat besar. Bayangkan air sungai kan dia mengalir ke laut, betul? Tapi air sungai tawar, betul? Air laut pula dia masin. Tidak pernah lagi air sungai bercampur dengan air laut tu dia jadi masin. Ataupun air laut bercampur dengan air sungai dia jadi tawar atau payau ke. Tak pernah lagi berlaku. Maka Allah kata begitu. Marajal Komariah, bah hapadas, bah roini matlin, yaltaqiyan. Saya ulang balik. Marajal bahraini yaltaqiyan. Okey. Seterusnya ayat 20, ayat terakhir. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Okey. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah kata kerana di antara keduanya terdapat barzakh. Barzakh ni adalah pembatas ataupun penutup. La yabghiyan, yang mana tidak boleh bercampur keduanya. Jadi air laut yang tadi tu bertemu dua laut yang berbeza, tawar dan masin, kata Allah dikarenakan ada tutup yang tidak nampak oleh mata kasar. Barzakhul, sejenis tutup ataupun penghadang ataupun pembatas yang tidak nampak oleh mata kasar, yang mana la yabghiyan, dia tidak akan boleh bercampur. Air masin tak akan bercampur dengan air tawar. Allah dah tunjukkan, dah ceritakan benda ni 1400 tahun lepas, kita belum lahir lagi, dan sekarang telah terbukti nyata. Okey, saya ulang balik tajwidnya. Bai bacaan lembut. Nahuma bar bukan bar salah. Ra kalau mati, ingat balik, ra kalau mati sebelumnya baris atas. Nampak? Ra mati sebelum ra ni baris atas, maka bacaannya tebal. Baur za khulla. Ni tanwin tapi 99, kenapa tak berdengung Ustaz? Ada dua huruf sahaja, apabila tanwinnya tidak berbentuk 99 dan tidak sekata, tapi dia masuk ke dalam lam. Dia masuk, dia tidak berdengung tapi dia masuk. Tengok baur za khulla. Dia kena masuk. So masuk tu makan masa 3 harakat. Dia tak boleh khulla, tak boleh. Dia kena khulla.
3 harakat. La 2 harakat. Ya be qalqalah sughra, kecil-kecil, ringan. Kerana apa? Kerana ada tanda sukun di atasnya. Ba mati, di atasnya ada tanda sukun. So ringan. Ya be riyan. Okey, kita ulang balik. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Okey. Kita ulang balik daripada ayat 11. Boleh ikut sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Ayat 5, ayat 12. Wal habbul asfi warrayhan. Ayat 13. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ayat 15. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Nar tebal pada apa? Tebal. Rohnya mati tebal. 16. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ayat 18. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey. Ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ayat 20. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Okey, sebenarnya surah Ar-Rahman ni kalau kita baca betul-betul, faham dia punya makna yang saya sebutkan tadi tu, sebenarnya boleh menangis tuan-tuan. Boleh menangis kerana apa? Banyak benda yang kita dah tengok dekat bumi, yang kita dah makan, yang kita dah saksikan, yang kita dah jadikan hak kita. Sementara Allah kata itu semua dia cipta. Semua dia cipta. Tu saya kata kita boleh menangis sebenarnya kalau kita baca surah Ar-Rahman ni dengan betul-betul, baca pelan-pelan macam tadi dan sambil memahami. Memahami dia punya cerita yang saya cakap tadi. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dialah yang telah memisahkan dua laut, kemudian tidak berjumpa keduanya. Dia yang pisahkan dua laut, yang mana dua laut itu tidak berjumpa keduanya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang mana di antara keduanya seakan-akan ada pembatas atau penghalang sehingga
kedua laut tadi tidak dapat bercampur. Ya, nampak? Masa kita baca tu, kalau kita tahu makna dia, kita baca pun kita macam rasa macam feel. Kita dapat rasa dia. Kan? So masa tu saya galakkan untuk umat Islam, semua yang ada di sana dalam grup live ni ataupun yang berada di luar sana, kalau boleh cari guru, baca Quran dan belajar makna sekali. Kan? Complete ambil, senang sekaligus. Kan? So baca Quran, belajar makna sekali. Jadi masa kita baca tu kita dapat faham ayat tu dan kita akan tahu apa yang kita setengah baca. Kan? Quran ni adalah bentuk karangan ataupun bentuk percakapan antara kita dengan Allah. Bentuk percakapan antara kita dengan Allah. Jadi penting Jadi cuba cari mana-mana kelas tafsir di luar sana, ya kan? Belajar tafsir, ya kan? Sambil baca tafsir, seronok, seronok. Sebab kita tahu apa yang kita baca. Sebab sekarang ni banyak orang jujur, saya kata secara jujur lah. Tak kisahlah dia terasa atau tidak. Secara jujurnya, banyak orang membaca ketika solat, terutama sekali dalam solat. Dalam solat kita tengah berkomunikasi dengan Allah. Solat ni adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Direct. Kan? Tapi banyak orang membaca, dia tidak tahu apa yang dibaca. Banyak orang membaca dalam solat, tapi dia tidak tahu apa yang dia sedang baca. Dia tak tahu langsung. Contoh, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak tahu apa yang dia baca. Tapi dia tahu baca. Tapi dia tak tahu apa yang dia baca tu, apa yang dia cakap tu. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Dia tak tahu apa yang dia cakap. Dia cuma tahu baca. Sebenarnya jujur saya kata sedih saya dengar. Sedih saya dengar orang Islam apabila solat tapi tidak tahu apa yang kita sedang lakukan. Kan? Sampai tahiyat akhir tu. Kan? Fil alamina innaka hamidum majid. Contoh kan. Baca tapi tak tahu apa yang dicakap ayat terakhir tu. Assalamualaikum warahmatullah. Ni mungkin tahulah. Mungkin tahu. Mungkin ada juga yang tak tahu makna dia apa. Assalamualaikum warahmatullah. Penutup ayat, penutup solat tu kan. Semoga keselamatan ke atasmu dan rahmat Allah. Semoga keselamatan ke atas kamu dan rahmat Allah. So itu kelebihan dia. Kelebihan. Jadi pahalanya pun akan lebih. Dan kita pun tahu apa yang kita baca. InsyaAllah itu saja dari saya. Wallahu a'lam. Semuanya daripada Allah. Saya hanya cukup menyampaikan. Dan yang lain depan saya, bila ada salah dan kurangnya dari saya, bacaan saya dan keterangan saya, semuanya daripada saya sendiri. Dan bila ada kelebihan, itu semua daripada Allah. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya bertambah berkat bacaan kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fil ilmi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar.